Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua warga Malaysia yang saya kasihi. Pagi ini saya nak bercakap berkenaan COVID-19. COVID-19. Apa itu COVID-19? Co itu adalah diambil daripada perkataan corona, VI itu virus dan D itu disease. Itu yang dipanggil COVID-19. COVID-19 ini adalah satu virus yang kita panggil envelope virus. Ia diliputi dengan lapisan lemak. We call it a lipid, envelope lipid. Di mana ianya akan mati dengan alkohol. That's why kita cakap kalau kita guna hand rub yang mengandungi alkohol, barulah virus ini akan mati, ataupun dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Mengapa kita takut COVID-19 ini akan menjangkiti masyarakat, orang ramai? Kerana sampai sekarang masih belum ada penawar, masih belum ada ubat yang dapat mengubati penyakit COVID-19 ini. That's why kita nasihatkan kalau boleh basuh tangan banyak, basuh tangan. Whatever apa yang kita pegang sekarang ini, kita kena praktis untuk membasuh tangan. Basuh tangan sebanyak kali yang mungkin. Kerajaan membuat tindakan yang amat bijak kerana ia telah melakukan partial lockdown. Sekarang ini kalau kita tengok rangkaian COVID-19 ini cuma baru ada 3 rangkaian, 3 kluster. Kluster pertama iaitu kluster yang orang kata pelancong daripada China. Because mula terjadi COVID-19 ini di Wuhan. That's why kita panggil kluster pertama ini adalah kluster yang melancong, yang keluar negara untuk urusan pelancongan, keluar negara urusan mesyuarat. Bila balik dekat sini, mereka telah membawa COVID-19 dan menjangkiti beberapa orang. Itu yang kluster pertama. Kluster kedua adalah kluster orang kenamaan, di mana dia telah menghadiri mesyuarat, function, whatever, dengan semua orang yang ialah orang kenamaan ni. Mestilah bila mesyuarat ramai orang yang akan menghadiri mesyuarat itu. Dan bila kelompok yang ramai menghadiri mesyuarat itu yang menjangkiti dan terus menjangkiti, jangkiti. That's why kita panggil ia adalah kluster yang kedua. Okay, because daripada kluster yang kedua ini, kes yang ke-26, kita tak kata 100% daripada orang itu yang membawa. Tapi bila kita tengok orang lain datang untuk menghadirkan diri buat saringan, rupa-rupanya dia mendapati daripada kes yang dan some case lah, kalau you tengok history kes yang ke-33 macam tu. Dan kluster yang ketiga adalah kluster agama, di mana perhimpunan tabligh. Okay, because dalam perhimpunan tabligh ini mereka terlampau ramai, berpuluh ribu orang, mungkin almost 20,000 people dekat sana. So daripada seorang pembawa kat sini, because diorang berkumpul dan terlalu rapat dan tidur di sana, berceramah, mungkin khutbah agama whatever dekat sana, dan berkumpul dan ianya telah merebak. That's why kerajaan telah melakukan partial lockdown ini untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Because COVID-19 ni bila dah ada dalam badan kita, dia akan hidup selama 14 hari. So dalam masa 14 hari inilah masa untuk kuman itu tidak mendapat perumah yang lain. Bila dia dah kena ke dalam badan kita, dia akan menjadikan badan kita ini sebagai perumah. Dan bila dah jadi kepada perumah, dia akan cuba untuk mencari perumah yang lain. Okey? Jadi pada peringkat sekarang ini, bila kerajaan mengisytiharkan untuk anda semua tinggal di rumah dan tidak keluar, adalah untuk memutuskan rangkaian supaya tak ada kluster yang keempat atau kluster yang kelima. Sebab kita tak tahu, mungkin kluster yang keempat daripada kluster balik kampung, kluster yang kelima daripada kluster yang baru-baru ini ada perhimpunan di Penang. Okey, kita tak tahu. Sebab tu kerajaan mengisytiharkan supaya lockdown, partial lockdown. Lagi satu berkenaan dengan ujian saringan. Kalau kerajaan suruh anda menghadirkan diri untuk buat ujian saringan, pergilah buat ujian saringan. Okey, bila anda ada terlibat dengan kes kluster tabligh, buat saringan. Kerana tak
bukan satu dosa untuk anda buat saringan, bukan anda bersalah, bukan kita akan tangkap atau menghukum anda. Tapi yang salah itu apabila anda menipu. Bila anda menipu warga kesihatan, bila anda positif, kita terpaksa kuarantin warga kesihatan ini. Bila kuarantinkan mereka atau mereka ini telah dijangkiti, warga kesihatan ini akan berkurangan. Bila berkurangan, siapa yang akan buat semua kerja ini? Sama-sama kita fikirkan. Janganlah ada sikap mementingkan diri sendiri. Ya, sebab saya sekarang ni nak anda semua faham, yang sekarang ni dekat Malaysia cuma ada 3 kelompok ini. Yang masih jumlah yang sekarang ini 3 kelompok. Daripada jumlah yang pertama, kedua dan ketiga. Cuma ketiga ini because mereka beramai-ramai, that's why telah meningkatkan lagi statistik COVID-19 di Malaysia. Apa lagi saya nak cakap? Okey, berkenaan dengan COVID-19 ni, dia boleh menjangkiti sesiapa saja. So, siapa saja yang kena, bila anda didatang kepada diri anda, pertama mungkin dia akan serang kepada kita punya tekak. Selepas tekak, barulah bila dia dapat merebak, dia dah dapat cari perumah, dia akan turun dekat kita punya paru-paru. Itu yang membuatkan keadaan menjadi bertambah serius. That's why kita nasihatkan bila anda pegang surrounding whatever, cuba elakkan daripada memegang mata, hidung, mulut. Okey? Sebab kuman ini adalah droplet. Droplet ni dia mudah untuk menjangkiti dan mudah juga untuk kita menghindari. Itu sebab kita arahkan untuk basuh tangan. Okey?